Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua, terutamanya Syarizad. Kami daripada grup 5. Hai, saya Aisyah. Hai, saya Ardini. Hai, saya Marsha. Hai, saya Fatin. Hai, saya Nat. Kami dari kursus penerusan pentadbiran ingin menjalankan aktiviti sosial eksperimen bertempat di Sentral ICT. Okay, so hari ni kita nak buat social eksperimen untuk kita punya assignment. Kita nak tengok sama ada masyarakat dalam sekarang ni masih nak tolong kita orang ke tak, ada yang berhati lagi ke tak nak tolong kita orang. Okay, so kita akan minta tolong dia orang, minta duit dari dia orang. So, let's go. Assalamualaikum Kak. Saya nak kita orang nak pinjam duit RM10 boleh tak? Sebab kita tak ada duit cash nak beli barang. Lepas tu kita orang QR kat Kak. Macam mana nak cash dulu, lepas tu nak QR? Nanti kita orang QR kat Kak. Boleh? Boleh. Tapi ni kan tak nampak kan mana? Tak. Satu lagi rumput dah banyak. Okey, saya boleh bawa QR ni. Okey, terima kasih. Itu gambar tu. Terima kasih Kak. Oh my god! Assalamualaikum bang. Boleh tolong kita orang tak? Kalau apa tu? Kita nak cash RM10 sebenarnya. Nanti kita orang transfer balik. Sorry, saya tak ada cash. Saya cashless. Ya ke? Oh ya. Tak apa. Okey, terima kasih. Kak, kita orang nak minta tolong boleh tak? Apa tu? Kita orang nak pinjam duit cash RM10. Nanti kita orang QR. Boleh? Okey, kita QR. Okey. Adik. Hai. Awak ada tak duit RM10? Sebab kita orang nak bayar makanan. Ada. Nanti kita orang QR boleh? Dah bayar? Dah masuk? Oh my god! Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada Syarizad. Nama saya Nur Nadira binti Muhammad Nazir. Dan saya Nafatadillah binti Umami. Pendapat saya dalam video sesi eksperimen yang telah kumpulan kami lakukan pada beberapa minggu yang lepas ialah hal ini masih berlaku dalam masyarakat Malaysia adalah disebabkan oleh seseorang itu kurangnya kepercayaan dan bersikap negatif terhadap sesuatu individu. Oleh itu, kita haruslah menitik beratkan hal ini untuk bersikap baik dan beradab terhadap semua orang, tidak kira kaum, bangsa ataupun agama. Bersikap baik dan kelakuan dapat menunjukkan kepribadian seseorang itu sama ada baik ataupun buruk. Kita juga perlu bersangka baik terhadap siapa sahaja supaya ia tidak menimbulkan fitnah atau mengundang kemarahan orang lain. Dengan bersikap baik dan kelakuan yang baik dapat dicontohi oleh siapa sahaja, tidak kira kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Apabila ramai yang bersikap sedemikian, ia dapat membina hubungan yang harmoni antara masyarakat di Malaysia. Masyarakat di Malaysia haruslah bersikap saling bertolak ansur dan tolong menolong supaya kita hidup dalam keadaan yang aman dan selesa. Jika kita berjumpa dengan individu yang sedang meminta pertolongan, kita juga perlu menolong mereka secara baik. Atau jika anda tidak mahu untuk menolong,
menolak dan bercakaplah secara baik supaya ia tidak menggurus hati individu tersebut. Berbuat baik kepada orang lain dapat mencerminkan tahap peradaban di masyarakat kita. Sebuah masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang anggotanya saling berbuat baik, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Dengan ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmoni di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Oleh itu, berbuat baik kepada orang lain bukan sahaja penting untuk kesejahteraan individu, tapi juga untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Ini mendorong masyarakat yang saling memahami dan menghormati, yang merupakan asas bagi masyarakat yang beradab dan beretika. Maka dengan social eksperimen menegaskan bahawa buat baik kepada orang lain bukan sahaja daripada perspektif etika maupun peradaban, tindakan yang kecil dapat memberikan impak yang besar kepada orang lain dan juga dapat mempromosikan etika dan peradaban di masyarakat kita. Dan Saja daripada saya saya. kepada rakan-rakan dan Syahrizat. Nama saya Ali Aisyah, Australiana binti Roslan. Kesimpulan yang boleh saya ulaskan dari kajian kami ialah setiap individu perlulah bersikap prihatin dan mengambil peduli dengan masyarakat sekeliling tanpa mengira bangsa. Keprihatinan semua warga Malaysia terhadap aspirasi dan 5 prinsip negara akan memberi natijah yang positif kepada masyarakat majmuk di negara ini. Dalam social eksperimen yang kami lakukan, saya dapat lihat bahawa beberapa situasi di mana kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tunai masih sangat penting, terutama kepada kedai makan atau kedai runcit di kawasan pedalaman. Peradaban mengarah pada pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaraan budaya, agama dan tradisi di Malaysia. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya mengamalkan nilai-nilai murni seperti tolong-menolong. Secara keseluruhannya, peranan etika dan peradaban ini dapat mempromosikan sikap saling menghormati, keadilan dan kesejahteraan bersama dalam membangunkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Ini melibatkan kolaborasi antara individu, organisasi dan pemerintah untuk mencipta dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhannya. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada rakan-rakan saya serta orang awam yang terlibat demi menjayakan social eksperimen yang kami lakukan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, orang yang memberi pertolongan dan orang yang tidak memberi pertolongan mempunyai sifat tersendiri datangnya daripada rasa dalam diri sendiri, nilai peribadi, situasi dan persepsi individu terhadap keperluan orang lain. Orang yang memberi pertolongan mungkin mempunyai empati yang tinggi, nilai-nilai kemanusiaan ataupun pengalaman peribadi tersendiri yang mungkin mereka pernah rasai sendiri, dan menggerakkan diri dia untuk menolong kami. Orang yang tidak memberi pertolongan mungkin sedang kesibukan dan ketidakpastian ataupun kurang rasa kesedaran dalam diri sendiri untuk membantu kami. Penting untuk menggalakkan kebaikan dan empati dalam masyarakat sambil menghargai bahawa setiap individu mungkin mempunyai pengalaman dan pandangan yang unik. Orang yang membantu kami di tempat awam menunjukkan sikap yang mulia dan bertanggungjawab terhadap komuniti. Tindakan mereka tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap keadaan sekeliling, tetapi juga memperlihatkan empati dan kepedulian terhadap keperluan orang lain. Manakala, individu yang tidak membantu mungkin tidak memahami sepenuhnya kepentingan atau kesan positif yang dapat dihasilkan dari tindakan memberi bantuan di tempat awam. Mungkin ada faktor-faktor seperti kurangnya kesedaran, ketakutan atau ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak bertindak.
Kesimpulannya, penting bagi kita untuk menghargai dan mendorong tindakan memberi bantuan di tempat awam sebagai aspek penting dalam membantu masyarakat yang berempati dan peduli. Dengan meningkatkan kesedaran dan memberi contoh yang baik, kita dapat menggalakkan lebih banyak individu untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan dan menyumbang kepada kesejahteraan bersama. Hi, we're back! Okay, melalui kajian telah kami jalankan sebentar tadi, kami mendapati bahawa masih ada segelintir masyarakat yang prihatin untuk tolong kami, dan kesimpulannya saya mengharapkan kepada semua orang untuk pupuk sifat prihatin dalam diri dan tolong-menolong supaya masyarakat di Malaysia kekal harmoni dan aman sentosa. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.